Baik, Tuan Munir ada soalan? Tak ada, Ustaz. Baik, anda kata lah, dia ada dua ni. Baik, kalau azim, mana apa azim? Yang besar. Besar. Besar azim. As'aluka Baik, ya. kalau dia tukar jadi ta'azzam. Pattern yang sama. Cuba menjadi besar. Bukan. Kita dah boleh datangkan terjemahan menzahirkan kebesaran. Oh, nombor 3. Nombor 3. Ini nombor 3 kan? Saya ingatkan tadi Nombor belum. satu. Mengadakan Nombor 1. membesarkan. Menzahirkan keaziman dia. Contoh macam kita ada bos kan. Bos kita ni kamcing kan. Tapi ada satu waktu tu dia kata dah aku nak kena ini. Jadi dia masa tu dia menggunakan kuasa veto. Nak perasan tak? Masa dia menzahirkan kuasa veto dia tu, maka masa tu dipanggil sebagai ta'azzama. Dia menzahirkan kuasa dia tu. Maka dia kena pakai pattern ta'azzama. Sama lah tafa'ala. Daripada kalimah azim. Daripada kalimah azim tu agung lah. Dia menzahirkan keagungan dia maksud. Azim ta'azzama. Dia asalnya dia mesti isim lah, isim benda lah. Maknanya kalau kita datangkan satu-satu benda dalam pattern nombor 7 ni, pattern sifat 7, tafa'ala ni semua ni, maka kita boleh jadi datangkan terjemahan 3. Sama ada dia cuba ataupun menjadilah dia ataupun menzahirkanlah dia. Dia tu tengoklah dia zahirkan apa? Perbuatan dia. Macam kalimah tafarraqa ni, agak-agak dia nombor apa? Nombor apa? Tafarraqa ni daripada kalimah pecah, farraqa. Farraqa ni maknanya kumpulan. Jangan satu lah. Jadi kalau tafarraqa, Satu, nombor 1. Cuba. Nombor Apa 1 dia? lah. Nombor 1 lah. cuba berkumpul. So macam tu. Telah lah Ustaz, telah menjadikan. Telah menjadi berkumpulan-kumpulan lah. Asal daripada satu kumpulan, dia jadi banyak kumpulan. Maka tafarruqa adalah kita datangkan dia jadi farraqa Telah ni menjadi kumpulan. berkumpulan. Telah menjadi berpecah lah. Betul lah. Dah berkumpulan banyak sangat. Macam tak sampai ke? Macam sampai lah. Macam tak sampai. Telah menjadi. Dapat. Tapi dia punya root word dia bukannya daripada apa ni yang fi'il madi tu Ustaz ya. Root word dia memanglah fi'il madhi tu tau. Tapi Faham. masalah sekarang ni, yang tiga dia tu ni. Farraqa ni maknanya berkumpulan. Maknanya kalau macam saya fikir A, Tuan Haji Zul fikir B. Maka kita punya, farkun saya lain lah. Saya fark lain. Saya pemikiran haluan kiri tu. Yang kawan ni haluan kanan. Maka dah jadi fark lah tu. Dah jadi farraqa. Farraqa ni kumpulan-kumpulan lah. Tapi bila kumpulan tu didatangkan dalam bentuk ni, maka dia boleh datangkan salah satu daripada tiga terjemahan. Telah menjadi berkumpulan-berkumpulanlah orang-orang yang tadi. Allazina utul kitab tadi. Jadi dah banyak, kalau dalam satu ayat tu boleh cakap dia telah berpecah lah, telah berpecah-pecah. Telah menjadi berpecah-pecah. Maksud telah menjadi berpecah-pecah. Dia dalam syarat nombor 2 ni lah, tujuan nombor 2. Dia ada 3 tujuan ni. Kalau datanglah satu-satu perbuatan dalam pattern 7 tu, atau yang kad baru itu nombor 7. Kalau kad lama nombor 9.
Okey. Kalau datang perbuatan dalam tu, maka kita boleh bawakan terjemahan tu. Kita boleh selitkan lah. Macam Dia tak ada sampai. pecahan nombor 3 pula kan Ustaz kan? Daripada 1 tu pecah 3. Ini paling sikit 3 tau. Dia ada yang 6, ada 9. Yalah. 9 tujuan orang Arab pakai jadikan pattern tu pattern ni. Pattern tu pattern 3. Kalau pattern 3 Arab jadikan, apa tujuan di sebalik pattern tu? Adalah tujuan-tujuan. Buku tu insyaAllah on the way nak buat. Okey. Ini adalah sambungan. Cuba buat dulu. Baik, keluarkan dulu mana yang ada kad hijau dengan ungu tu. Ada tak? Kalau yang kad baru kita tu kan, yang kad warna hijau dengan ungu tu saya dah tukar yang besar sikit lah. Saya buat lebar sikit. Dia tukar warna ungu dengan biru. Saya perbanyakkan lagi, saya tambah. Lepas tu belah haraf tu dia besar sikit. Ruang dia nak contoh-contoh. Okey kad ni ke okey yang kad lama lah? Mana elok tu? Barulah ada. Baru nampak luas sikit kan? Saya melebarkan macam ni. Baru lagi. Dia nampak lebar sikit lah. Lepas tu tulisan tu saya besar. Kalau memanjang tak lopeh lah. Okey lah kot. Baik, mana perkataan yang ada dalam kad warna hijau dengan ungu? Kad lama tu. Ila. Illa aywa, illa lagi. Min. Min lagi. Ba'di. Ba'di lagi. Ma. Ma, okey lagi. Om. Oh. Baik, yang sama dengan bahasa Melayu mana? Oh, bahasa Melayu. Kitab. Kitab. Aywa, dan juga bayinah tadi sama juga. Dan ulang yang tadi. Jadi yang kita tak tahu dua perkataan iaitu utu dan ja'a. Ja'a mana apa? Datang. Nasrullah. Datang. Datang. Aywa, mendatangi. Iza ja anas. Mendatang, dia datang. Ya. Mendatangi lah, datang tu mendatangi. Mendatangi. Utu ni maknanya diberikan. Oh, diberi. Didatangi. Cuba buat dulu. Cari baris saya, cari nama. Ia itu kecuali Apa dia? yang Mosul, si Mosul. Ya, datang kan. Nah,
Selepas ba'di, selepas ni. Siapa pula nak bahaskan tadi? Cikgu Mazni nak bahaskan? Boleh. Mana Cikgu Mazni? Bayi ni aku jelaskan. Bila selepas. Itu yang jelas. Oh, Cikgu. Oh, Cuba lah Ustaz. Cuba Apa dia? kita Apa? tak tahulah betul ke tidak. Cikgu Cuba je Mazni lah. nak cuba. Okey. Tak apa, tengok dulu, tengok dulu. Jangan cuba awak sangat. Tengok dulu. Palsu Aku belum ready sebenarnya. Musim. Ila tu masuk ila. Zarah ni. Ba'di Zarah. Zaman. Okey. Boleh? Baik, cikgu cuba baca cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Baik, yang ni nak tutup bibir ke buka? Dua-dua. Belum mati bertemu Dua-dua boleh. Apa dia? Dua-dua boleh. Dua-dua Dua-dua cara boleh, boleh. Mana yang kalau Ustaz Najib dia tekan yang mana? Yang Buka. terbuka sikit, terbuka sikit. Dia buka sikit. Dua-dua Eh? boleh pakai dah. Buka sikit boleh. Kalau Ustaz Najib dia suruh buka sikit lah. Ha. Dia terima Ustaz mana-mana. Okay. Dia kalau terbuka aja. Kalau tutup aja. Ya. Dia tak boleh campur-campur lah. Bila baca tu tak boleh campur. Yalah. Betul lah tu. Tutup. Kiraat ada campur. Kalau kiraat campur batal solat. Ya. Solat. Kalau nak baca kiraat hafs je lah. Kalau nak baca kiraat syu'bah, Buat. Alam Syubah. campur. Bayang ni ja'at ni apa bang? Madi. Cikgu Mazni dah bersedia ke? Belum. Sikit lagi. Mendatangi jahat tadi. Mendatangi mereka. Dia punya domain kat situ mereka home. Bayinah tadi mana apa tadi? Bukti. Bukti. Bukti yang jelas. Bukti yang jelas. Bukti yang jelas. Bukti yang nyata. Yang tu bukti yang jelas. Ustaz dah mula Ustaz ya. Kalau utul kitab tadi sudah Ustaz kan? Sekejap sampai mana? Illa ya. Mana ada utuh belum dia? Diberikan apa maksud? Utul maksudnya diberikan Okey, di dalam kategori. dalam kategori fa'il madi, home. Baik, fa'il madhi itu fa'il madhi apa yang pula dengan baris depan kan? Ya, fa'il madi yang ujung tu. Sekejap. Madi majhul Ustaz. Okey, madhi yang ujung tu ataupun madhi majhul. Majhul. Fa'il madhi majhul. Baik, bila kita kata majhul tu yang datang apa tu? D. Di kan? D, perkataan D. Okey. Domer dia apa? Didatangkan. Home. Okey. Maka setiap fa'il madhi majhul kalau dekat dalam kad nahu kita tu. Kad nahu kita tu. Dekat dalam kad yang ni tu lah ataupun yang muka surat 5 yang lama tu. Kalau fa'il majhul dia dekat kotak E tu, maka dia memerlukan kepada apa tu? Naib fa'il. Okey, boleh. Naib Naib fa'il. fa'il. Naib fa'il ni sebenarnya mangsa tau. Baik, home makna apa? Home. Mereka. Mereka. Jadi mereka diberikan. Baik, siapa mangsa dalam ni? Ya, itu kan. Diberikan kitab. Kan mangsa dia adalah mereka tu lah yang mereka diberikan. Boleh tak? Maka home ni kalau fa'il majhul, kalau fa'il biasa home jadi apa? Domer. Kan home akan jadi fa'il dia sebab fa'il biasa kena ada fa'il. Mereka. Tapi kalau fa'il majhul, home akan jadi Naib fa'il. Naib fa'il. Ya. ibu.
Baik, kemudian datang Alkitab. Kitab ni kitab lah. Kemudian isim tu Mangsa lah. belum. Dia adalah isim. Isim Alif apa tanda lam. kan? Alif lam. Ada alif lam. Dan kenapa baris atas tu? Dia Apa baris atas sebelah ni? Roy Bosa. Mengetahui bosan. dia MB. Fa'il. MB. MB. lah. Sebab naib fa'il tadi dah habis dah. Tapi dah sebab ada dua mangsa. Kan perkataan diberikan ni perlu kepada dua mangsa. Perkataan beri ada dua mangsa tau. Ya. Saya beri Ahmad wang. Siapa mangsa? Jadi mangsa MB sebab mangsa lah. Saya nak kancing atas ni tak muat baju. Apa dia? Siapa Ahmad. mangsa dia? Ahmad. Ahmad satu, wang satu. Ada dua mangsa. Jadi naik maju. Sampai tak masuk dia? Sampai. Okey. Jadi bila ditukar kepada majhul, mangsa pertama akan jadi naib fa'il, mangsa kedua akan jadi MB sahaja. Okey. Mangsa kedua Ustaz ya? Sepatutnya mangsa kedua kalau fa'il biasa. Kalau fa'il majhul, maka sebenarnya mangsa pertama ni gini. Kalau kita tukar kalimah beri kan, kita kata Allah memberikan mereka kitab. Okey, maka Allah fa'il, beri fa'il, mereka MB satu. Kitab MB dua, mangsa kedua. Tapi bila dah tukar kepada majhul, fa'il dah tak sebut dah, maka MB yang pertama tu akan jadi naib fa'il. Oh, kalau dia dua mangsa lah. Dia boleh jadi Akan jadi MB satu lah, MB je lah. Dia jadi naib, ni jadi MB lah, jadi satu je lah. Hum jadi naib fa'il, Alkitab jadi MB Ustaz ya? Macam tu. Okey. Lepas tu illa tu kecuali huruf Melainkan ataupun kecuali, okey. istifnaf, istisna. Istisna ejaan ni macam ni Istisna. Illa tu melainkan. Istisna. Istisna. Ada sa. Sa kan, istisna. Istisna melainkan Kecualian. Lepas tu min dari huruf jar, jar. Selepas jar ba'di Majrur. Lepas tu majrur Baik, sama dulu ba'di. pun. Ba'di ni isim apa? Isim ke fa'il tu huruf? Ya, isim zaraf zaman. Zaraf zaman. Okey, ataupun dia ujung dia baris bawah. Kenapa baris bawah? Majrur selepas maksud dia. Okey, lepas tu ma makna apa? Ma maksud dia tidak, huruf nafi. Ma ni datang. Apa yang? Apa yang? Ma tu apa yang? Masuk. Isim mau. Masuk. Okey. Isim mau tu dalam ayat ni nak jadi apa? Siapa nampak? Lepas apa yang? Fa'il. Fa'il kepada siapa tu? Fa'il kepada Jahat. Mendatangi tu ya. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh kalau dia tak boleh fa'il kepada fa'il, dia mesti fa'il. fa'il kepada Yang. Badal, badi. Dari selepas apa? Apa yang? Badi. Apa yang nak jadi apa? Selepas Tak apa. fa'il kepada Memang Pak Yasin dah nampak ni adalah MI. Apa yang? Dia MI sebab sandar kepada apa. Selepas apa tu? Selepas apa yang. lepas Baik, kemudian sambung pula ja'at isim fa'il huruf. Ja'at. isim fa'il madi. Fa'il madhi domer. Domer hum. Mendatangi. Hum. Domer apa? Ya. Domer dia. Baik, dia tu nak balik kat siapa yang sebelum tu? Lepas Ni apa yang mendatangi. Ada apa tak ada perempuan sebelum ni? Ada. Mana ada? Tu yang tun tu. Mana Tun? Qayyimatun. Tu jauh dah tu, dah jauh dah tu. Jangan jauh sangat.
Al-Bayyinah. Maka disebabkan dia tak sebut ayat sebelum dia dah jauh sangat dah, maka Allah akan keluarkan selepas dia siapa perempuan. Bila Allah keluarkan siapa dia tu, Bayyinah tu, maka dia akan jadi apa? Dia Fa'il. jadi Oh, jadi fa'il. mangsa. 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 Bukan fa'il lah. Dia isim, Fa'il. ada Islam Dia fa'il. dan dia adalah baris depan kerana fa'il. Fa'il. Baik, dan hum akan jadi apa ni? Tengok, Mangsa. Dia domel, mangsa. Home. ni Domain domain home. Dia melekat jadi mangsa, Ustaz MD. DMD. DM dengan apa tu? Dengan fa'il ke dengan isim? Fa'il. MD. Dengan fa'il. D dengan F. Dengan fa'il. Domain. Domain kalau melekat dengan fa'il jadi Fa'il M. dengan Jadi fa'il. Jadi dalam MD. terjemahan dia macam ni. MD. MD. Okey, baik. Baik, dalam terjemahan dia jadi macam ni. Oh, internet saya slow kan? Oh, Patutlah berlanggar-langgar cakap. Baik. Jadi kalau nak terjemahkan, mereka diberikan, jadi Allah katakan, dan tidaklah berpecah orang-orang yang didatangkan Alkitab. Maknanya kitab Taurat ni, dia orang takkan berpecah. Melainkan ataupun kecuali selepas bukti yang jelas mendatangi mereka. Selepas apa? Selepas bukti, ambil fa'il dulu. Bukti yang jelas mendatangi mereka. Macam tu. Okay? Kalau jumpa fa'il, sebut fa'il dulu. Fa'il mana? Okey, bukti yang jelas. Bukti ni datang dekat dia orang, barulah berlaku perpecahan. Dalam ayat ni, Allah tak sebut pun musyrikin. Berbeza dengan ayat 1, betul tak? Betul tak ayat 1 tu? ya. Dalam ayat 1 tu, Allah kata orang-orang yang kafir daripada kalangan ahli kitab dan musyrikin. Ahli kitab dan musyrikin akan berpecah, akan meninggalkan agama mereka. Tetapi dalam ayat yang keempat ni Allah hanya mentionkan ahli kitab sahaja. Sebab yang tahu bukti yang jelas adalah geng ahli kitab. Musyrikin mana tahu? Diorang sembah berhala kan. Diorang tak tahu mana agama yang diorang pernah belajar dulu lah. Kita tak sampai ke? Kita tak sampai. Sampai tak? Orang yang apa ni, ahli kitab ni ada yang ikut Nabi Muhammad lah, ada yang tidak ya. Apa dia macam mana? Maksud ayat ni ahli kitab itu ada yang ikut Nabi Muhammad, ada yang tidak lah. Ya. Ada yang ikut, ada yang tak ikut. Yang menafikan kebenaran dia tak ikut lah. Tapi kalau yang dia tunduk, dia jenis macam orang berdebat. Ada orang berdebat, dia memang nak cari kebenaran. Dan anda kata dia salah, oh okey. Betul lah kat kau. Dia akan mengaku tu. Dan kita harapkan kalau nak berdebat, kita dalam kelompok ni. Jangan kita mempertahankan sangat. Walaupun salah, sudah kacau. Kau tak ada beza pula, geng-geng dengan geng-geng belakang. Macam Imam Syafi'i, dia pernah berdebat tak? Pernah berdebat. Tapi last kali penghujung dia Imam Syafi'i kata pendapat kau betul. Dia kata, pendapat aku salah. Dan orang yang berdebat dengan dia tu kata, tak, pendapat kau yang betul, aku yang salah. Macam tu. Dia insaf, dia ada peranan insaf. Okey, maknanya insaf ni maknanya dia adil lah dalam menilai. Maknanya dia kena mengaku kat benda tu dia salah. Kalau salah, kena cakap salah. Dia kena ada sifat tu lah dekat kita. Jangan asyik nak botol tu kan. Tak ada dah sebab kau yang cakap salah kak. Tak ada dah walaupun betul. Macam tu cakap. Dia tak ada macam tu lah. Boleh? Jadi orang-orang ahli kitab ni ramai yang ikut Nabi lah. Boleh? Jadi dekat dalam ayat ni dia kata dekat dalam ayat 4 dan tidaklah didatangkan kebatilan baik di depan bukan. Dekat dalam ayat dia
Kemudian tidaklah berpecah belah orang ahli kitab ini melainkan setelah datangnya kepada mereka bukti yang jelas. Dia kata kat sini perbahasan dia dalam tafsir Al-Munir, dia kata jangan menyesal wahai Muhammad atas ahli kitab. Bukan jangan menyesal, betulnya jangan kecewa. Janganlah engkau kecewa wahai Muhammad. Allah nak cakap itu lah. Ke atas ahli kitab, sesungguhnya perpecahan dan perbezaan mereka bukan kerana mereka tidak mengetahui, tetapi setelah kebenaran itu sudah jelas. Maknanya bukan Nabi yang memecahkan, sebenarnya kebenaran. Kau bawa kebenaran je. Sebelum ni kau datang ke tak datang pun tak berpecah pun orang. Dia okey je. Betul tak? Dan jelas setelah datangnya petunjuk kepada agama yang benar iaitu Muhammad yang datang dengan membawa Al-Quran yang sesuai dengan kitab yang ada di tangan mereka. Jadi diorang pun ada kitab. Dalam kitab tu ada cerita pasal Muhammad, ada cerita pasal Tauhid, pasal hari kiamat dan sebagainya. Tiba-tiba datang pula Muhammad, dia kata dia ada kitab juga, dia ada wahyu juga yang datang kepada dia dan tak berlanggar pun. Siap Muhammad iktiraf pula Nabi Musa, iktiraf Nabi Daud, Zabur, iktiraf Nabi Isa. Kita kenal Nabi Isa daripada siapa? Daripada Muhammad, daripada Rasulullah. Dan kita mengiktiraf. Dia orang yang tak iktiraf. Yang datang dengan membawa Al-Quran yang sesuai dengan kitab yang ada di tangan mereka. Tatkala Allah mengutuskan Muhammad, ahli kitab berpecah belah. Sebahagian mereka beriman dan sebahagian yang lain mengingkarinya. Padahal sayugianya mereka harus sepakat atas satu jalan, iaitu mengikut agama Allah dan mengikut Rasul yang datang kepada mereka dengan ajaran Allah yang membenarkan ajaran samawi mereka. Maknanya Nabi datang tak langgar pun dengan ajaran samawi. Samawi ni macam ni. Dekat dalam perbezaan agama, maknanya apa? Kita ada satu subjek dipanggil sebagai muqaranatul adiyat. Kalau ada satu subjek, kalau siapa yang kira bahasa Arab tak boleh baca kan. Muqaranatul adiyat ni maknanya perbandingan agama. Adiyan ni jamak kepada din. Dalam tu dia ada bahaskan lah. Muqaranatul adiyat. Dalam tu dia terpecah kepada dua. Agama langit dengan agama bukan langit. Agama langit ni semua agama Islam, agama Yahud, agama Nasrani, ya Kristian. Agama yang bukan samawi adalah Hindu, Buddha, agama apa Zargos apa? Zargon. Ayah Pin tu ghairus samawi. Kalau yang sembah Allah ni samawi. Agama samawi. Agama langit lah. Dalam Muqaranatul Adyan dia pecah agama kepada dia. Jadi dalam bab 2 tu kita pecah. Okey, agama samawi apa? Islam dulu. Okey, Islam ni apa? Faham? Lepas tu Yahud daripada mana punca kenapa contoh baca lah. Mereka perbezaan agama. Lepas tu Hindu, mana datang Hindu? Macam Buddha, mana datang Buddha? Adalah budak-budak Usuluddin belajar. Kat Azhar belajar. Saya masuklah dalam 3-4 kali kelas tu lah. Saya minat, tapi takdir adalah bahasa Arab. Jadi saya masuk kuliah diorang. Kita boleh masuk ke kuliah mana-mana. Doktor tak marah. Masuklah duduk dengan Syekh Dr. Syarah. Boleh? Dan ada hadis Nabi mengatakan bahawa orang Yahudi akan berpecah kepada 71 golongan, orang Nasrani akan berpecah kepada 72 golongan, dan umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan. Banyak. Yang lain semua langsung tak boleh kasih lagi dah. Tapi ada satu je golongan yang Nabi terima, iaitu golongan yang mengikut manhajku dan para sahabat. Maka sahabat adalah rujukan kita. Jadi kalau kita cek balik kenapa sampai diorang berpecah ni,
minggu depan kita akan bahaskan insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.